Okey, kita sambung kembali untuk slot yang kedua. Dalam slot ni kita akan fokus kepada maksud domain dan pendaftaran domain. Okey, yang pertamanya kita nak kena faham satu perkara, iaitu sekejap saya share skrin dulu ya. Alright. Yang pertamanya kita nak kena faham bahawa domain ni ialah alamat website. Domain ialah alamat website. So, kalau macam mynick.my, contoh macam saya sebut tadi mynick.my, mynick.my itu ialah domain. Ini ialah domain. So, kalau orang nak cari kita punya website, bermaksud orang tu kena ada domain kita lah, ataupun alamat website kita. Alamat website inilah yang kita nak bagi kepada orang ramai supaya orang pergi ke website kita. Yang itu bermaksud domain, dan itulah penggunaan domain. Jadi domain ni kita kena ingat bahawa ia seumpama macam dengan nama kedai kita. Website tu, katakanlah website tu ialah kedai kita. Nama website kita tu, banner ataupun signboard dekat luar tu, besar tu, terpampang tu, itulah domain. Itulah nama website yang kita nak letakkan. Itulah nama kedai kita yang kita nak letakkan supaya orang kenal. Dan orang cari nama itulah di dalam Google. So, ia penting. Penting sebab apa? Sebab once kita dah register dan lulus, dah tidak boleh tukar dah nama tu. Nombor telefon, alamat, email, semua boleh edit. Tetapi nama domain tu dah tidak boleh edit walaupun salah satu huruf. Alright? Jadi kena hati-hati betul-betul. Jadi buat masa sekarang ni dah tahu dah dalam fikiran kita ni, dalam kepala ni, kita dah fikir ni. Tuan-tuan dan puan-puan semua dah boleh mula fikir ni. Nak letak nama apa ya? Kita ada masa lebih kurang 2 jam lebih kurang untuk nak dapatkan domain yang terbaik. Kalau kita ada banyak choice, domain yang terbaik satu je, tak nak banyak. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, domain kita itu akan berakhir dengan .biz.my. Contoh, saya pergi ke mynick ya. Kita pergi ke sini, website ni. Tuan-tuan boleh pergi ke website ni. Sekejap lagi saya akan bagi link yang tu untuk pendaftaran. Ini untuk nak cek domain sahaja, jangan buat tindakan yang lebih. Jangan laju pula, ya. Jangan laju lagi daripada saya. Laju daripada saya kacau. Okey, yang ni kita nak cek je tau. Nanti dia kata beli sekarang. Jangan pergi tekan beli pula. Jangan. Ada cara lain nanti. Kita istimewa sikit. Sebab tuan-tuan ni kan geng-geng kayangan. Dia ada istimewa, cara yang lain. Tidak, bukan cara yang biasa ni. Okey. Baik, nak cari domain. Pertama kita pergi ke mynick.my. Kalau boleh ikut saya lagi bagus. Siapa yang ada laptop boleh ikut lagi bagus. Kalau ada handphone pun boleh ikut juga. Dekat handphone pun boleh juga. Function juga yang ni, ya, berfungsi juga kalau melalui handphone. Tab ke iPad ke, tak kisahlah, ya, berfungsi yang ni, ya, boleh. Okey, boleh pergi ke mynick, mynick.my, dan di sini ada search a domain yang ni, ya.
Search a domain. Yang inilah tempat kita nak cari domain kita itu sama ada available ataupun tidak. Sebelum itu, sebelum tu, jangan cari sekarang, sebelum tu, dengar dulu penjelasan saya berkaitan dengan domain supaya tidak salah pilih. Nanti, bukan takut apa tahu. Dah saya pengalaman lama dah bila mengajar ni, bila dah daftar, bila dah buat website, dia tak tahu lagi tau. Dia tak sedar lagi benda tu penting. Dah buat website, dah tahu, dia dah faham dah besok Google, peranan domain ni dalam Google macam mana, dia dah faham apa semua. Minggu depan, cikgu, saya silap dah itu domain saya. Saya nak tukar boleh? Alamak. Tak boleh. Tukar tak boleh. Edit tak boleh. Daftar lain boleh. Tapi daftar lain dapat free ke? Tak ada lah. Kan seorang dapat free je satu je tau. Satu syarikat satu yang bagi free ni. Main bagi ni, SDEC bagi ni ya. Jadi dapat ni setiap peserta dapat. Alright. So kalau ada katakanlah termasuk dalam ni satu syarikat 2 peserta kan, katakanlah kan. Katakan ada juga yang contohnya kan, bos seorang, staff seorang masuk, katakanlah contoh je, kalau ada dua-dua pergi daftar pula sekejap lagi, tak boleh lah, salah seorang je, satu company satu je. Dia khusus untuk siapa yang berdaftar dengan SDEC saja, senarai nama tu saja ya. Tak boleh ambil lebih, satu je, ingat tu. Okey, baik, yang pertama kita pergi ke sini. Yang pertama kita kena faham bahawa mana saya punya mouse ni hilang pula. Dia hilang tak? Mouse saya hilang dekat sini, dia tak keluar pula. Dia ni kadang-kadang memanglah kan, dia suruh beli baru. Okey, tak apa. Tengok dekat skrin. Yang pertama, petua untuk domain yang terbaik ialah jangan terlalu panjang. Sebab apa tau? Sebab apabila terlalu panjang, mungkin benda tu bagus bagi kita, tidak bagus bagi orang. Sama macam dengan email. Email, sebenarnya email ni, selain untuk kita email tu, sebenarnya email tu untuk orang tu. Dia sama dengan nombor handphone. Macam saya, pegangan saya, teknik saya, tak semestinya tepat, tak semestinya betul, tak semestinya ikut kan. Jadi saya semua nak sharing sajalah. Contoh macam nombor handphone. Nombor handphone saya bukan saya ambil nombor yang saya suka ataupun nombor kereta saya. Contoh macam tu. Tak. Saya ambil nombor yang memudahkan orang untuk kontak dan ingat nombor saya. Contohnya sebab apa? Sebab nombor handphone, nombor telefon office, nombor telefon company kita untuk orang yang dial kepada kita. Untuk kita iklankan kepada orang. So, sudah semestinya kita nak bagi kemudahan kepada orang. Alright? Jadi, saya pelik lah sebab apa ni. Baru dah keluar, Allahu Akbar. Sebab saya nak baca ni. Saya nak baca apa tu. Chat tak boleh, dia tak keluar pointer ni kan, pointer anak panah tu kan. Tak keluar. Ni baru keluar. Barulah saya nampak. Okey. Saya biar macam ni lah, saya tak besarkan ya. Saya rasa boleh nampak apa ya. Besarkan macam tu boleh lah. Okey. Okey. So, sama juga dengan domain. Sama macam nombor telefon. Memudahkan orang untuk call kita. Memudahkan orang untuk kontak kita. Sama dengan email. Kadang-kadang email, alamak, kalau buat program dekat universiti, semua main ni, banyak juga buat program kat IPT kan. Dia punya ada yang domain Yasep XX991100XOXO semua. Dia bukan tak boleh. Boleh. Tapi kadang-kadang benda tu menyusahkan orang. Kita kena ingat tau. Domain, nombor telefon dengan email, dia ialah sensitive capital. Sensitive letter. Dia punya apa ni? Dia punya detect dia tu kan. Contoh.
Saya share screen lah senang. So apa yang saya keluarkan dekat screen nampak aja. Sebab kalau share PowerPoint masuk Google, nanti saya terlupa nak tukar kan, tak nampak pula kan. So saya share screen je. So semua orang nampak. Apa yang saya buat kat screen semua orang nampak. Senang. Tidak ada rahsia di antara kita. Senang sikit kan. Okey, contoh saya buka dulu Google yang lain. Kita tak pergi ke main. Kita pergi ke Google. Di Google. Katakanlah saya pergi ke website saya. Website Mynic lah senang website Mynic. Saya letak nombor besar, huruf besar semua. mynic.my. Tengok dia pergi ke tak. Dia pergilah sebab kita cari. Dia keluarlah. Ni ada sini. Ada keluar juga. Macam saya kata tadi. Dia akan keluar carian kat sini. Kalau kita type ke atas ni, mynic.my, direct terus, ini dia pergi. Beza cari dengan pergi. Cari dekat search tadi, pergi ke atas. Okey, dia pergi terus. Dia pergi mana? Tetap dia pergi ke mynic.my. Saya tulis dengan huruf apa tadi? Semua huruf besar. Okey, kita try lagi. Kita try M huruf besar. M huruf besar. Nick. N huruf besar. IC.my. Nampak tak? mynic.my. M huruf besar, Y huruf kecil. N huruf besar, IC huruf kecil. .my. Okey, kita enter tengok jadi apa. Dia kan pergi benda yang sama. Okey. Sekarang kita patah balik. Kita pergi ke try lagi. Bagi puas hati ni. MY huruf besar. NIC huruf kecil. .my huruf besar pula. Style. Ada di antara kita mungkin yang suka style designer mungkin kan. Apa saya dia buat macam ni? Sebab dia nampakkan my tu besar, ni kecil. Contohnya lah kan. Ni style kan. Dia pergi mana? Dia tetap akan pergi ke website yang sama. Bermaksud, domain di segi practicality dia practicality domain, sama ada kita type dengan huruf besar semua ataupun huruf kecil semua ataupun huruf dan besar kecil bercampur aduk, no problem. Sebab dia tak sensitif capital letter. Dia tak sensitif huruf besar ke, dia tak sensitif. Dia baca semua huruf kecil. Semua huruf kecil dia baca. Begitu ya. Dia baca semua huruf kecil. So kalau kita buat besar kecil, no problem. Buat besar semua, no problem. Itu hanyalah design. Contohnya design ke atas poster, design dekat atas business card, design dekat atas Facebook post dan sebagainya. It doesn't matter, alright? No problem. Contoh, saya bagi contoh. Saya punya website. Tu keluar lah. Pro training. Saya nak bezakan pro dengan training tu. Ya. web.protraining.my. Ini saya punya website. Enter. Dia pergi ke yang ni, dia pergi ke sini dulu sebab saya guna GoTo. GoTo ni satu produk daripada Mynic juga. Dia pergi ke sini. Dia pergi masuk ke website saya. Kalaulah dia pergi ke, kita buat contoh satu lagi ya. Yang satu ni contoh saya buat website ni dengan menggunakan apa yang anda akan belajar besok. easy-infaq.my. Untuk yang bukan Muslim, infak ni maksudnya charity. Ya, sedekah untuk charity lah ya. Yang ni satu yang saya buat menggunakan apa yang anda belajar besok ya, untuk site builder ni. Easy tu huruf besar, EZ tu huruf besar, dash INFAQ, infaq. Enter. Dia pergi ke website tersebut. Kalau kita huruf besar semua pun dia pergi ke situ. Kadang-kadang sebab apa kita nak letak easy tu besar, sebab nak membezakan. Contohnya kan. Sebab apa nak membezakan? Sebab satu syarat pendaftaran domain.
Nama domain tidak boleh dijarakkan. Dia sama macam email. Email kita pun konsep yang sama. Ada orang tak perasan tau. Email kita tu, huruf besar kecil pun, no problem. It doesn't matter. Dia akan pergi masuk ke email kita juga. Contoh kan, email saya cikguyasir.my kan. Saya type kat sini, senang nampak. Cikgu Yasir.my pula, sorry, Cikgu Yasir at gmail.com. Nah, ini email saya. Okay. Email saya besarkan. Ada skrin pakai handphone, kurang nampak mungkin. Saya besarkan. Cikgu Yasir at gmail.com. Ini saya punya email. Orang hantar email masuk sini lah. Okay. Alright. Katakanlah dalam business card saya nak letak lain sikit. Sebab nak bagi orang nampak beza cikgu dengan Yasir tu. Saya letak macam ni. Baik, dia pergi ke belakang pula. Allah, dia kena type balik. Ini sebab saya guna dalam ni tak boleh. Sorry. Dalam ni tak boleh. Dalam ni dia akan bagi huruf kecil sebab dia auto. Sebab yang ni kita nak cari domain kan. Kita pergi contoh kat sini. Saya ambil kata kosong senang. Okey. Kosong ni. Alright. Yang ni Email sebenar saya cikgu Yasir@gmail.com. Okay. Itu email sebenar saya. Pergi ke email saya lah kalau hantar email tu. Tapi saya nak buat style sikit. Saya buat macam ni. Dia akan pergi ke email yang sama. Kalau saya buat macam ni, dia akan pergi ke email yang sama. So, it doesn't matter. Kalau kita punya penggunaan Gmail ataupun domain kita ubah dari segi design dia untuk nampakkan cantik, untuk nampakkan clear macam ni, no problem. Dia akan pergi ke email yang sama. Katakanlah sekolah kan, sekolah dia punya email kan pening kepala sikit kan. Contoh kan, edu-001y ME huruf besar dash 92 at apa nama ni edu dash apa contohlah ya. Contohlah macam ni ya. Email sekolah anak-anak kita kan sekarang ni kan guna online kan. Sebenarnya yang ni dia kerani sekolahan kata E tu huruf besar ya, E huruf besar ya, Y huruf besar ya. Sebenarnya huruf besar kecil pun belasah lah apa pun. Dia akan pergi ke email yang sama. Jangan risau benda tu. Dia akan pergi ke email yang sama. Sebab dia tak sensitif capital letter. Dia tak sensitif. Bermaksud dia baca semua dengan huruf kecil. Berbeza dengan password. Password dia sensitif capital letter. Password kalau password kita Y huruf besar ASER 000 contohnya kan. Y ni kalau kita letak huruf kecil Y, dia tak boleh masuk dah. Ini maksudnya dia sensitif capital letter. Ini untuk password. Untuk domain, untuk email, ada lain. Sebab apa saya terangkan macam ni? Sebab ada orang dia buat macam ni. Dia kata nama domain dia nak restoran abang. .biz.my. Tapi cikgu restoran abang ni pelik lah cikgu bila dah type macam ni dia nampak macam dengan restoran abang. Restoran abang lah cikgu. Macam mana ni? Ada orang dia kreatif sikit apabila dia buat iklan dia buat restoran huruf kecil mungkin. Ikutlah macam mana pun kan. Restoran abang semua huruf besar. Contohlah ya. .biz.my. Kan nampak jelas kat dia restoran dan abang tu nampak jelas kan? Yang ni saja teknik di segi design sahaja. No problem. Dia tak efek kepada website tu nak ke mana. Dia akan pergi ke website yang sama. Sebab apa buat macam tu? Sebab kita tak boleh buat macam ni. Tak boleh. Restoran abang macam ni. Tak boleh. Dia dekat sini. Hilang. Dia kalau tuan-tuan buka sekejap lagi, mynick.my, kalau dia pergi mana-mana ni,
klik je dekat mining ni, dekat logo ni, dia akan pergi ke search ni Klik dekat logo ni. Okey, saya letak huruf besar, Yasir. Saya letak huruf besar. Sekarang saya nak try letak huruf besar, nampak? Saya besar sikit Y besar, dia jadi kecil. Y besar, dia jadi kecil. Macam tu. Dia tak boleh huruf besar, dia tak bagi. A, S, E, R. Saya jarakkan. Dia tak nak pergi. Dia tak nak pergi. Abang. Saya nak jarakkan. Tengah ni, saya jarakkan. Dia tak nak pergi. Saya jarakkan, dia tak nak pergi. Okay, faham maksud saya ya? So maksudnya yang akan register nanti, dia akan rapat. Akan diregister sebagai rapat. Tetapi di segi penggunaan luar maksud saya kita nak hebahkan kita punya nama domain kita tu, alamat domain, alamat website kita tu, itu bergantung kepada kreativiti kita untuk mencantikkan dia macam mana tulisan tu pun. No problem. Macam ni lah contohnya kan. So kalau katalah easy charity contohnya kan, easy charity .my contoh. Boleh tak macam tu? Dia sama juga dengan easycharity.my. Sama. Pendaftaran sebenar macam bawah ni. Macam ni. Okay, clear kat situ ya. Alright. Sebelum tanya, nanti saya jawab dulu. Macam mana dengan www cikgu? www tu ialah automatic detect zaman sekarang ni. Zaman sekarang dah moden. Dulu yes. Tapi boleh tak kita letak www? Boleh. Letak pun bagus sebab ada orang yang dia tak biasa dengan online tapi dia biasa dengan www. Bila dia ada www, orang akan tahu, oh ini website dia. Dia akan tahu. Kadang-kadang bila kita letak macam ni, sebenarnya kalau yang ni link dah boleh dah. Contoh kan? Contoh easyinfo.my. Contoh ya. Enter. Dia tak mau jadi link pula. Bila kita suruh jadi link, dia tak mau jadi link. Ini kita panggil link code. Dia tak jadi pula biar kat dia. Tadi yang ni tadi jadi juga. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak, biasalah. Okey, tak apa. Tapi kalau jadi link kat sini, macam dengan WhatsApp kita akan jadi link. Dalam WhatsApp kan, dia akan jadi link. Alright. So okey. Soalan Jasmizah bagus. Kalau restoran ada tanda atas koma S abang, maksudnya dia macam kalau dalam English kan restoran Sabang tu maksudnya restoran kepunyaan abang lah kan dalam grammar English kan. Bagus, soalan bagus. Contoh dia macam dengan ini saya baca dalam chat ya. Saya baca dalam chat ada yang tanya tu. Kalau restoran macam tu. Yang ni dalam English kan pemilik kan dalam grammar dia kan. Pemilik dia ialah abang. Okey. Bagus soalan ni sebab jawapan dia ialah dalam domain tidak boleh ada sebarang simbol kecuali simbol ni je. Dia tak mau besar pula. Yang ni je. Yang ni je ni. Ni. Saya rasa dah nampak dah kot tak? Nampak besar ni. Kan? Besar lagi. Okay. Simbol ni sahaja. Saya hijaukan dia. Saya besarkan lagi dia. Allah. Ternaik pula. Okey, macam tu lah. Macam tu. Okey. Hanya simbol ni sahaja yang dibenarkan. Dash ataupun sempang ataupun sengkang. Ikutlah apa perkataan dia pun. Tapi inilah simbol yang dibolehkan. Yang lain tak boleh. Yang lain dot my bis kat sini. Contohnya kan. Dot my. Kat situ macam tu. Dot bis dot my. Clear ya? So inilah domain kita. So yang boleh ada simbol ialah ini. Ini simbol untuk nak nampak jarak. Kalau tak nampak jarak macam mana cikgu? Tak nampak jarak kita boleh buat style macam ni. Tapi pendaftaran kita kena macam ni. Pendaftaran kita nanti kena macam ni. Tapi dalam kita punya design bolehlah macam ni. Ataupun seumpamanya. Bolehlah.
Tapi macam mana cikgu kalau orang type macam ni cikgu dalam Google. Dalam Google type macam ni dia akan dia sama juga macam dengan kita buat domain tadi. Dia akan rapat juga. Okay. So, ada apa-apa soalan setakat sekarang sebelum saya teruskan? Faham ya, Jasmizah? Terima kasih. Alright. So, ada soalan lain? Setakat ni? Tak ada? Kalau ada, tanya aja. Nanti saya baca, saya jawablah. Alright. So, kita teruskan dengan petua dia. Petua nak daftar domain. Petua nak daftar domain jangan terlalu panjang. Sebab apa? Sebab kalau panjang sangat, orang susah nak ingat kan. Salah satu huruf pun dah. Satu huruf salah dah tak dapat dah kita punya website tu. Dia samalah macam dengan nombor handphone. Nombor handphone kan. Katalah nombor saya tadi 019 kan. Saya kan type salah tadi 017 kan. Cuba dial 017, nombor yang sama. 8000017. Confirm dapat ke orang lain. Sebab apa? Satu nombor je salah, 7. Sepatutnya 9. Samalah, macam domain pun sama. Samalah macam email pun. Ya? Sama. So, kalau panjang, terlalu panjang, dia akan menyukarkan orang di luar sana untuk nak guna. Kita kena ingat ya, domain, nombor telefon, email untuk kemudahan pelanggan kita. Bukan untuk kita sebenarnya. Memanglah untuk kita juga branding kan. Tapi kita kena fikir untuk kemudahan orang. Sebab tu kalau syarikat-syarikat besar, nombor telefon pun hubungi kami 1-800-8888 lagi 1. Contohnya kan. Untuk supaya orang senang nak ingat. Contoh, pergilah ke Lazada. Orang tak tahu Lazada ni apa ya? Lazada tu apa ya? Kapal ke binatang ke manusia ke apa? Tak tahu pun. Awal dulu kan. Sebelum dia nak naik jadi brand tu, awal dulu. Lazada.com.my contohnya kan. Lazada apa tak semestinya orang faham. Tapi penatlah sikit nak branding kan dia tu kan. Kita taklah banyak duit macam Lazada tu. Tapi boleh. Asalkan orang senang ingat. Orang senang ingat ni maksudnya apa? Lazada.com.my. Lazada. Orang dah boleh dengar dan orang dah boleh cuba type. Macam tu. Itu dia punya, selalu saya bagi tips untuk nak bagi faham macam mana yang kata orang senang ingat tu. Macam itulah. Shopee. Contoh. Mudah. Kan pendek-pendek. Yang mana pendek selalu orang akan ingat selalu. Ada seorang peserta saya tahun lepas, dia punya domain dia cuci kapet Bukit Beruntung. Panjang oh. Kita pergi tengok dia punya ni. Kita pergi dia punya website kejap kita tengok. Ini penting dia cuma kita tengok cuci kapet Bukit Beruntung. Cuci kapet. Keluar dah. Cuci kapet Bukit Beruntung.my. Ni dah keluar semua. Macam mana cikgu nak keluar yang ni? Kalau siapa tak tahu, besok kita belajar. Ya, jangan bimbang. Ni dah keluar. Okey. Cuci kapet Bukit Beruntung dah keluar dah ni. Ini ialah peserta kita menggunakan apa yang anda akan gunakan besok untuk buat anda punya website. Samalah, yang ni peserta saya. Kita tengok dia punya website. Panjang, cuci kapet Bukit Beruntung. Panjang, memang panjang. Nampak? Cantik dia buat. Cantik. Dan satu lagi yang mungkin surprise untuk anda. Satu lagi. Dia OKU penglihatan. Kalau anda tak boleh buat besok, malulah kat dia. Nama dia Faizul. Kalau tak boleh buat, malulah. Dia OKU penglihatan. OKU penglihatan maksudnya mata dia sebelah tak nampak, sebelah lagi rabun yang teruk. Tapi setakat draft tu dia boleh, tapi tak boleh lama. Sebab mata dia bila ada pressure, maksudnya terlalu panas ke apa ke, dia akan
Dia akan keluar mata tu sampai kena spek ni. Dia akan keluar mata tu. Allah kesian kat dia. Tapi dia nak buat ni, tiap-tiap hari WhatsApp saya. Kalau tak faham dia call tu. Macam mana ni aku nak buat? Macam mana nak buat? Macam mana ni macam mana nak buat? Dia buat semua, dia buat sendiri. Video dia buat sendiri. Dia buat semua ni website ni pun dia buat sendiri. Yalah, saya bantulah sikit-sikit kan, untuk nak lepas program apa semua kan. Saya bantulah. So, dia berjaya lah buat. Ni hasil daripada website yang mining punya. So, anda dengan SDEC ni, so perkenalkan anda program ni, jangan lepaskan peluang. Mesti ada website besok. Dan saya yakin, kalau anda dah ada, tak payah video lah, kalau ada video lagi bagus. Ya, dah ada video lagi bagus. Kalau tak ada pun, dah ada gambar apa berkenaan dengan anda punya company, saya yakin dah ada gambar pun, dah ada apa maklumat-maklumat nak masuk dalam kepala semua, besok juga siap website tu. 1 hari boleh siap. Bukan kata lusa, besok dah siap dah. Memang senang. Dia ambil masa lah sikit, terus terang cakap, dia ambil masa lah. Sebab mata dia tambah komputer kan, dia tak boleh bagi pressure dekat mata dia. Nanti dia jadi macam tu. Dia OKU penglihatan lah. So kalaulah OKU pun boleh siap, apatah lagi anda tuan-tuan semua yang hebat-hebat belaka, ada yang terror online pun ada ni, saya tahu ni. Ya, yang designer pun ada ni, saya tengok dalam apa ni? Dalam apa tu pendaftaran tu kan. Kacang dia lah. So kita patah balik ke domain. Okey, domain dia memang panjang. Tetapi domain ni ialah berkait dengan perkataan yang orang cari servisnya di Google Search. Faham maksud saya ya? Maksudnya, kalau orang pergi ke Google, orang pergi ke Google, kita nak cuci, kita nak buat apa? Kita nak cuci kapet. Kita ada kat mana? Kita ada kat Bukit Beruntung. Contoh Bukit Beruntung ni satu tempat di kawasan Selangor lah. Cuci kapet Bukit Beruntung. Kan kita suka selalu buatnya tu. Cuci kapet Bukit Beruntung. Enter. Nampak tak? Dia tak keluar dia. Sebab apa tak keluar dia? Sebab dia keluar siapa yang buat iklan. Yang ni kita belajar besok. Kita belajar besok. Tetapi, apa saya yang ni keluar dia ya? Ni dia ni, nampak? Perasan tak dia punya ni gambar ni? Kan ada gambar ni kat dalam website tadi kan? Ni lah. Ni gambar dia kan? Okey. Apa sebab gambar dia keluar tepi ni ya? Sebab dia masuk kursus. Sebab dia masuk kursus mining dengan SDEC ni. Contohnya kan? Dia masuk kursus ni. Walaupun dia tak keluar kat sini, orang lain yang keluar di sini sebab dia orang bayar iklan, dia tak bayar iklan, tapi dia boleh keluar di sini lebih besar lagi daripada dia. Dia ada tapi kat bawah. Ni. Apa pasal dia keluar? Pasal dia ikut cakap. Dia ikut cakap tu macam mana? Ini yang dipanggil SEO dengan domain ni, dia serba sedikit membantu. SEO, Search Engine Optimization yang tadi yang saya sebut tadi ni, dia membantu. Membantu untuk maksudnya begini, katakanlah macam kes sekarang, orang selalu cari cuci kapet. Kalau di Bukit Beruntung, kat tempat ni Bukit Beruntung, orang cari cuci kapet Bukit Beruntung, itu dijadikan sebagai domain. Itu juga orang cari dekat Google Search. Dia ada double kelebihan daripada dia buat, mungkin katalah nama dia Faizul kan. Faizul cuci kapet. Dia ada kelebihan lebih daripada itu. Sebab dia guna perkataan carian orang di Google tu sebagai domain dia. Tengok siapa cikgu dia. Riak. Okey. Baik. Contoh. Orang cari hotel murah Kuching kan. Orang cari hotel murah Kuching lah kan. Contohnya kan. Hotel murah di Kuching kan.
Orang cari hotel murah di Kuching. Sekiranya, nampak tak apa yang naik? Booking.com, so Traveloka, Agoda, kan benda-benda ni kita selalu dengar kan? Pasal apa? Sebab branding dia orang dah kuat. Dan orang banyak cari dia orang ni. Sebab tu dia orang kat depan-depan ni. Katakanlah anda yang buka hotel dekat Kuching, rumah apa ni? Kita panggil apa tu? Apa? Rumah yang buat homestay. Susah lah. Dia lupa lah. Homestay kan? Kita letak ni. Homestay Kuching. Homestay Kuching. Lebih baik domain Homestay Kuching. Pada pandangan saya, tak semestinya ikut. Ya? Jangan risau, tak semestinya ikut. Saya berpandangan terbuka. Agree to disagree. Itu dia. Okey. Katalah, Nilease. Nama kita Nilease. Sedap nama tu kan? Nilease. Kan? Nilease Homestay. Nama sedap. Nama manja je. Nama macam comel-comel gitu. Nama macam dengan cantik gitu. Nama macam dengan orang suka je nak pergi kan? Pergi tengok token dia. Yang ini dah. Alamak, orang pun menyesal. Alamak, kalau macam ni token dia baik datang. Kan Nilease yang dibayang-bayangkan itu. Contoh je kan. Tapi Nilease Homestay, kalau kita buat nilease.biz.my, bagus. Tetapi di segi bantuan SEO, Nilease tu makan masa lah sikit untuk orang tahu berbanding orang yang letak homestaykuching.biz.my. Sebab apa? Sebab orang selalu cari homestay Kuching. Orang selalu cari hotel Kuching. Faham maksud saya ya? Clear ya kat situ ya? So, yang ini adalah tips-tips yang penting untuk anda. Sekejap lagi kita nak daftar domain. Pasal saya bagi terus terang ni, saya bagi tahu macam-macam tip ni supaya anda tak minggu depan dah faham betul-betul. Menyesal. Kemudian nak tukar. Oh, cannot. Saya tak boleh bantu. MyNick pun tak boleh buat apa sebab dia sistem komputer dia unik. Satu je dalam dunia. Macam dengan email kita. Kalau kita tak suka email kita sekarang, tak boleh edit. Kena ubah. Kena daftar email baru. Macam itulah, ya, domain. Macam itulah. Okey, jangan tersalah langkah. Kena hati-hati, ya. Okey. Tapi cikgu saya sukalah dengan nama saya dah ada branding dah. Apa Nilease tadi tu. Tak boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kan saya kata tidak menjadi kesalahan. Cuma saya nak bagi tahu di sini, walaupun macam sahabat kita tadi cuci kapet Bukit Beruntung, huyo panjangnya, tetapi ia tetap relevan sebab itulah perkataan servis yang orang cari. Apabila orang nak cari cuci kapet di kawasan Bukit Beruntung dan bertuahnya dia sampai ke Perlis, dia dah pergi. Kalau di Semenanjung ni kan paling ujung Perlis, paling ujung belah sana selatan JB kan. Dua-dua dia dah pergi dah. Sebab apa? Sebab dia start business tu dengan cara ni saya nak bagi motivate sikitlah kepada tuan-tuan semua. Dia start business tu dengan cara tak ada website. Dia buat daripada rumah ke rumah. Dia buat pamphlet. Dia pergi ke Petronas. Dia edar kat Petronas. Sampai dia kenal tu yang Bangladesh apa semua duk buat bubuh minyak apa semua kerja kat Petronas semua tu kan. Dia dah kenal dah selalu sangat kat Petronas kawasan Bukit Beruntung tu, semua Petronas Shell semua dia pergi edar. Dah selalu sangat sampai dia orang kenal dan dia orang pun berniaga kerja part time dengan dia. Cuci kapet. Cara tu dia nak ni, dia kata penat lah. Penat hari ni pergi, lepas tu nanti 2-3 hari lagi ada free pergi. Bila dah ada domain, dah ada nama website, dia kata kelebihan dia, saya letak aja cuci kapet Bukit Beruntung, saya buat satu poster tu ada jenis magnetik, anda boleh Google poster magnetik, dia boleh letak kat kereta kita. Sebab apa? Sebab dia magnet tu, dia bukan kertas, dia magnet, dia macam dengan rubber dan bermagnet tebal. Dia boleh ikut suka berapa besar kita nak. Bila dia baru nak start business, so kereta tak boleh bayar. Dia guna kereta Alza, tak boleh bayar kereta tu, sebulan 700-800.
So dia mulakan dengan idea ni, dia beli mesin apa semua tu, dia dah dapat domain, dia print besar-besar, cuci kapet bukitberuntung.my, gedebam dia letak kat pintu kiri, pintu kanan dengan belakang kereta dia. Dia kata lepas pada tu dia dapat call banyak sebab dia jalan dengan kereta, orang bila masuk aja ke kita punya domain, kita punya website, semua maklumat ada dalam tu kan. Dengan nombor telefon, dengan WhatsApp, dengan video, dengan gambar, dengan siapa klien kita, semua 1001 cerita ada dalam satu perkataan iaitu domain. Bayangkan betapa dahsyatnya domain. Berbeza kalau kita letak nombor telefon, berbeza, percayalah cakap saya. Berbeza. Kita letak nombor telefon, macam-macam orang nak tanya, orang belum tentu lagi call, macam-macam. Kalau kita letak nombor telefon dekat kereta kita, sama kaedah macam tadi kan. Berbeza. Kalau kita letak domain sahaja, orang pergi ke domain tu, orang masuk Google, tengok, cuci kapet Bukit Beruntung, masuk ni. Kereta sebelah, masuk. Rumah ni, rumah Datuk ni dia buat. Dekat sini, dekat Dewan ni dia buat. Contoh kan. Semua tak payah cerita bang. Orang kata, let the product talk. Biarkan kita punya produk tu yang cakap. Maksudnya macam itulah. Dia tak payah cakap banyak-banyak. Saya buat bagus, saya buat tak payah. Sebab semuanya dah ada dalam domain. Sebab tu domain ni penting. Gitu. Nampak cara nak promosi tu. Okey. Okey. Baik. So, dah faham yang tu. Saya rasa tak ada masalah ni, memang dah faham lah. Kita akan pergi ke alamak, mana hilang? Dia biasalah bila kita cari dia tak ada lah ya. Mana sekejap ya. Saya stop sharing dulu. Saya nak pergi ke tadi. Sekejap saya buka. Bukan yang ni. Sekejap, sorry. Jangan marah. Banyak sangat apa ni? Banyak sangat share ni. So nak kena tutup satu-satu window ni banyak sangat. So sekejap mana dia pergi ni. Sebelum saya dapat ni nota yang hilang ni, ada beberapa soalan, boleh tanya soalan dalam chat dan insya-Allah saya akan jawab. Kalau tak ada, it's okay, saya share screen semula. Okay. Dah share screen hilang. Share screen hilang. Dia ajaib lah benda ni. Ini dia lari ke atas lah. Okay. So, jangan terlalu panjang. Satu. Tapi tidak semestinya. Saya akan dah tunjukkan bukti tadi kan. Tidak semestinya. Kalau ada kena-mengena dengan carian dalam Google. Dia boleh membantu. Itu kita panggil SEO. Okay. So, elak keliru terutama huruf. Apa maksudnya tu? Dalam domain kita tu, janganlah ada benda-benda yang mengelirukan orang. Ya. Tiba-tiba pula Yasser X ERW08.biz.my. Tidak salah. Tapi nombor boleh guna, tak ada masalah. Yasser to you, Yasser for me, Yasser for you. No problem, boleh guna. Nombor boleh guna, ya, nombor boleh guna. Yang tak boleh guna simbol. Kecuali simbol dash tadi sahaja boleh guna. Right? Elak kekeliruan ni maksudnya orang ni apa ni? Orang susah nak ingat tau. Yang tu keliru. Pasal kalau keliru, ingat tau, macam nombor telefon kita, satu huruf pun missing, hilang ataupun tertukar ataupun tertinggal, dia dah tak pergi dah ke kita punya website. Ruginya kita. Alright? Okay. Google trigger mengikut carian servis. Saya dah tunjuk dah bukti dekat Google tadi dengan cuci kapet Bukit Beruntung. Okay. Memudahkan pelanggan. Kita punya domain tu memudahkan pelanggan apa? Pelanggan type, pelanggan ingat, pelanggan dengar sekali dia boleh cuba type dalam Google. Itu maksudnya memudahkan pelanggan. Okey, dan branding ataupun servis syarikat kita. Boleh naikkan branding. Tidak semestinya orang tahu. Contoh, ada
tadi ada, pasal nak tadi ada satu domain nama dia Cuci Bro ataupun Bro Cuci. Brocuci.my. Brocuci.com ke apa tadi kan. Dia Bro Cuci. Ataupun ada kat perkataan cuci itu kan. Ataupun brogas.biz.my. Ui, brogas apa ni? Dengar macam dengan Lanuno kan. Contohnya kan. Tapi itu mungkin dia punya branding. It's okay. Boleh. Asalkan orang dengar brogas. Ui, brogas. Macam tu. Dia jadi macam dengan satu branding. Boleh, tak ada masalah. Sama macam kita kan. Macam dengan contoh nak guna nama sendiri. Contoh Nabila. Contoh kan. Saya baca je siapa yang ada kat dalam list ni kan. Saya baca. Nabila. Contoh Nabila. Puan Nabila daripada SDEC saya kan. Ada Puan Nabila SDEC tu. So, Nabila.biz.my. Boleh. Samsul. Tu. Samsul kata hebat lah domain. Memang hebat pun. Samsul.biz.my. Boleh. No problem. Boleh guna nama sendiri. Boleh. Tidak menjadi masalah. Selalu orang tanya. Okay? Soalan yang selalu orang tanya. Dia kena ikut SSM ke cikgu? Domain ni. Jawapannya ialah tidak semestinya. Kita contoh kita daftar syarikat kita Yasser Enterprise. Contohnya kan. Tapi apa saya punya branding? Saya nak brandingkan, saya tak nak brandingkan Yasser Enterprise tu. Saya nak brandingkan Brogas. Contohnya Brogas. Saya punya produk ialah produk Brogas. Nama produk saya produk Brogas. Boleh. Boleh. Tidak ada masalah. Itu dari segi branding. Ya. So tidak ada masalah. Tidak semestinya nama domain sama dengan nama dalam pendaftaran SSN. Okey. Oh ya ke? Puan Diana kata dia kena pergi ke balai polis untuk report ada scammer pakai akaun page saya. Pergi cepat. Sebab nanti kita pula yang kena kan. Yang tu yang tak syoknya buat scam ni. Kalau ambil duit saja boleh lah tahan kan, sebab kalau saya lah sebab duit pun tak pernah banyak sangat. Tapi kalau pakai akaun kita ni buat macam-macam, orang report kita kena tau. Kan? Sebab bukti dah apa? Ni page dia. Contoh kan. Silakan puan. Tak apa, nanti saya akan sharekan dia terima call dari orang tu yang dah bank in. Adik saya pun kena. Yang ini ialah antara cyber criminal, crime dalam cyber. Biasa jadi macam ni. Saya share sikit, bukan nak menakutkan, saya share sikit. Sekiranya orang sila puan, sila teruskan pergi urusan tu. Nanti saya akan share link kita punya video ni dalam kita punya WhatsApp group, jangan bimbang. Tidak akan terlepas. Okey. Kalau puan tak faham nanti tentang nak register domain ni, lepas settle nanti semua, lepas habis kelas ke, boleh WhatsApp saya akan guidekan untuk nak settlekan bab domain. No problem. No worry. Okay, teruskan dengan apa tu, yang tu penting tu. Nanti takut apa jadi. Sebab saya nak share, adik saya dia bagi account, yang ni account bank. Dia bukan account page Facebook ke, ni account bank kan. Ada kawan dia. Ni saya kan selitan kan. Kawan dia ni sebab ada kena mengena juga ni sebab dia online. Sebab sekarang banyak scammer kan. Scammer dia tidak akan menggunakan account dia. Dia pandai. Dia berfikir 3 langkah ke depan. Dia tidak akan menggunakan account dia. Dan dia tidak akan menggunakan domain yang daftar dengan MyNick. Sebab MyNick dia akan minta registration, contohnya kad pengenalan sekurang-kurangnya ataupun SSM dan sebagainya kan. Dia tak akan minta. So, dia akan guna apa-apa. Yang ni kekuatan kita yang guna domain .biz.my ni. Kita guna domain .biz.my memang bukan scammer lah. Kan? Memang apa orang kata, diakui lah pendaftaran kita tu kan. So, itulah jawapan kita kepada pelanggan. Patut pelanggan-pelanggan kita tahu benda tu. Okey. So nak cerita bagi adik saya ni, ada seorang kawan dia offer, kau ada bank account lebih tak yang tak guna?
Kalau tak ada, pergi buka satu akaun bagi kat aku. Sebab ada orang nak offer aku, member aku ni. Member dia kata member dia. Member dia tu kata member dia tak tahu siapa benda satu. Okay, so kalau ada akaun yang tak guna, kita pun kan ada Maybank, ada CIMB, ada RHP, ada BSN kan. Tapi yang aktif satu je ataupun dua je kan. Yang lain tu jarang-jarang masuk duit. Macam itulah maksudnya. Nah, dia offer, kau ada yang tak guna tak akaun? Bagi kat aku sebab member aku offer. Kalau ada akaun bank, macam kau ada akaun bank tak guna, bagi kat dia, dia bayar sebulan 1,500 selagi dia guna akaun kau. Tapi kad kena bagi kat dia lah sebab dia akan buat keluar duit. Kita fikir, memanglah akaun aku, tapi duit dia yang masuk ke akaun tu, aku tak masuk duit ke situ. So, tak ada rugi apa-apa, okey lah. Dia bayar kat aku 1,500. Padanlah dia pegang kad aku pun sebab duit masuk tu duit dia bukan duit aku. Faham tak? Tu cara scammer berfikir. So dia bagi kat kita 1,500, malah ada yang offer lebih lagi. Bagi akaun, dia bayar kat kita bulan-bulan. Selagi mana dia pakai nombor akaun tu, selagi tu dia akan bayar bulan-bulan. Dia akan bayar tiap-tiap bulan, dia akan bank in kat kita 1,500. Adik saya kena sendiri. Adik saya seronok lah, dia bagi 3 akaun padan muka dia. So dia dapat berapa? Income dia. Tidur aja. Dia punya pendapatan sebulan. Kalau 1,500, kalau 3 dah berapa? 4,500 kan? 4,500. Bagi akaun orang pakai aja. So apa orang tu buat? Orang tu buat scammer lah yang macam dalam TV tu kan. Macam dalam iklan, dalam TV online semua tu. Macam tu lah dia orang buat. Dia orang suruh masuk ke akaun tu. Dia mengakulah nama dia yang tu. Dan dia mengakulah itu akaun dia. Apa-apa boleh report. Saya tak akan hilangkan duit ni sebab apa-apa pun tuan boleh report kan nama saya dah tertera dekat akaun tu. Contoh. So bila masuk dalam tu, nanti orang tahu kata scam, orang pergi report. Siapa yang kena? Yang kena ialah pemilik akaun. Kan? Yang kena ialah pemilik akaun. Dia kan nayalah dia tak salah kan? Ya, tapi yang kena pemilik akaun. So itu nak sharing. So hati-hatilah bab tu. Sebab scammer dia orang kan kata kan, macam mana scammer tak boleh kena tangkap? Macam mana takkanlah dia tak masuk bank? Mestilah dia masuk bank. Yes, dia orang masuk bank. Tapi itulah modus operandi dia. MO dia ialah dia gunakan akaun orang. Dan itulah cara dia nak dapatkan akaun orang dengan offer yang tinggi. Dan dia bagi tahu apa kat orang tu? Dia bagi tahu dia bisnes besar. So, kalau satu akaun, dia kena bayar tax LHDN tinggi. So, dia pecah-pecahkan banyak akaun. Dia bisnes apa? Adalah dia bisnes wiring, buat construction sikit, buat ni sikit. Dia bagi tahu macam tu. Itu cara memudahkan orang untuk bagi nombor akaun. Dia bagi tahu kata dia nak lari daripada tax. So, hati-hati dengan scammer. Alright. So, anda ni bebas scammer. Sebab apa? Sebab anda menggunakan domain yang memang diiktiraf. Okay. So, kita dah faham dah bab domain. Kita akan pergi ke registration domain. Mula-mula kita cari dulu domain kita. Okay, kita cari dulu domain. Cari domain. Domain. Kita cari domain kita. Langkah yang pertama, kita cari dululah ya. Kita pergi ke mynick.my. Siapa yang ada laptop ataupun yang menggunakan handphone pun, kalau boleh ikut saya, sila ikut ya. Pergi ke mynick.my. Saya minum boleh Cakap tak minum nanti bila dia mula batuk tu, dia batuk tak berhenti. Susah pula nak cakap. Okey. Tolong bagi siapa-siapa bagi cadangan kat saya tolong cari kat depan ni. Tak payah buat kerja, saya buat kerja untuk anda. Sila, bagi satu nama domain. Siapa yang nak try sekarang? Sila. Cepat. Bagi kat chat. Okey, saya tolong. Sumir SDEC pula. SDEC baru. Siapa cari SDEC ni? Sumira Eco Cam. Bagus. Sebab apa bagus? Ini bukan puji free ni. Sebab
orang akan cari juga ni EcoCam ni. Walaupun orang tak tahu Sumira, tapi EcoCam ni salah satu daripada orang cari. Wemizi kan? Wemizi buat Sumira EcoCam ni ialah tempat untuk orang bercamping ke, ala-ala camp ke macam tu ya? Betul ya? Betul lah. Ya, jangan bagi saya tuan. Bagi cikgu lah. Okay. Alright. Okay. So, ni orang kaya ni. Ada camp. Dahsyat. Tentera aja ada camp. Tapi, apa ni? Wemizi ada camp. Dia, kalau pergi sana ni, yang ni antara tempat yang saya nak pergi ni. Sumira EcoCam. Saya kalau ada peluang, kalau tak PKP, yang mana belajar dengan saya, yang pernah buat website dengan saya, yang dia WhatsApp saya, yang saya kenal lah kan. Kita tak tahu orang suka kita ke tak kan. Yang kita tahu orang suka kita tu, orang tanyalah, orang bagi, orang suruh pergi ke. InsyaAllah saya akan pergi. Saya akan pergi. Ke kedai ke pejabat ke, saya pergi. Ada yang buka kedai makan, ada yang tukang kasut pun ada. Ada yang cuci kereta. Itu yang apa cuci kapet pakai beruntung tu, dia bukan saja cuci kapet. Dia cuci kereta pun. Dan Alhamdulillah 2 bulan lepas, sebelum PKP, dia dah ambil kedai. Ambil kedai. Lepas bayar semua. Masuk semua kelengkapan. Dia punya seronok sampai menangis. Dia punya seronok. Terima kasih cikgu. Baru setahun ni saya belajar ni. Tak ada website semua. Terima kasih cikgu. Dia menangis. Lepas PKP, ada pengumuman PKP, dia call saya. Lagi menangis. Pasal apa? PKP tak dia buka kedai cuci kereta. Allah. Saya boleh. Aduh, itu seronok pun menangis. Ni sedih pun lagi menangis. Kesianlah kat dia. Tapi nak buat macam mana kan? Kita doakan supaya okey lah ya. Lepas ni boleh cover balik lah ya. Minta macam tu lah. Boleh cover balik. Saya kata kat dia, ni lah. Usahalah macam mana pun kan. Siapa-siapa lah di sini kan yang terlibat. Usahalah macam mana ambil. Buat offer. Collect dulu, apa orang panggil. Offer, collect dulu pelanggan. Kita akan jalankan kerja kita selepas PKP. Contoh, construction. Ada peserta kita yang construction. Ada. Dia pun bagi tahu saya. Construction tak boleh jalan, cikgu. Bukan boleh jalan construction. Tak boleh, cikgu. Saya construction kecil. Tak boleh jalan. Ni saya buat wiring diam-diam, cikgu. Tutup semua rumah. Saya buat wiring diam-diam. Tu pun tak boleh hammer, tak boleh drill, tak boleh. Takut orang sebelah komplain. Kesian. Kesian kat dia orang. Okay, so Sumira EcoCam. Okay, kita cari yang ni dulu ya. Search. Bila klik search, kita jangan tunggu je kat sini. Mana ni? Tak ada ni. Dia dekat bawah. Kalau tunggu sini. Cikgu, lama dah tunggu ni. Tak keluar-keluar pun. Dia keluar. Tapi kat bawah ni. Gurau. Jangan marah. Okay. Kita cari .biz. Mana .biz? Kita jangan tengok yang lain ya. Sebab program kita concentrate.biz.my je. So, wow, available. Boleh. Dah. Kami tunggu kita di airport Kuching Kelab. Bawa kita ke sini. Okey. Okay, boleh. Macam kita faham. Saya duduk dulu. Ramai kawan saya yang daripada Kuching. Bolehlah sikit-sikit faham. Okey. Fahamlah sikit-sikit tu. Kalau macam dengan apa ni? Kalau macam dengan sip faham semua tu, sip faham lah. Bolehlah sikit-sikit kan. Okey, gitulah. Okey. Ada siapa lagi nak try? Wemizi dah berjaya. SumiraEcoCam.biz.my memang boleh. Sekejap lagi kita teruskan untuk daftar. Okey, bawah ni nampak ada Pineplex Digital. Full Pineplex Digital ni berniaga apa ni? Zakwan buat apa? Online punya digital style digital ya. Pineplex Digital. Bagus juga. Pineplex Digital. Zakwan kalau boleh tahu grafik ni orang design tak ada masalah. Saya belum start ajar. Esok sebelum ajar dia dah siap dah esok website. Esok kita ramai-ramai tengok dia punya website ya, supaya menjadi kita punya semangat untuk buat website kita siapkan tau. Jawab dia siapkan. Zakwan tolong bagi suggestion kat member-member kita dalam ni supaya kita punya website siap cepat dan jangan termenung lama sangat.
Sebab kita nak siap cepat. Macam dengan apa tu, anak saya selalu tengok setiap hari. Dengan saya sekali tengoklah apa tu, boy kan. Salah satu dia kata jangan stres, jangan marah-marah. Kan sekarang ni orang ramai marah-marah kan sebab stres, orang ramai marah. So tik kan ada papa tu, papa. Anak saya panggil saya papa tu lah. Sebab dia kata muka sama. Geram tu dengar. Okey. Dia kata teknik dia. Apa ni? Tip untuk hari ini. Tip jangan marah hari ini ialah tahu tak apa tip jangan marah hari ini? Tip dia ialah marahlah esok. Jangan marah hari ini. Dengan saya jadi kartun dah PKP ni. Yes. Zakwan, pineplex.digital.biz.my available. Boleh, sekejap lagi kita daftar. Okey. Nancy lifestyle. Okey. Bagus. Sebab apa? Sebab perkataan lifestyle. Dia gabungkan sekali nama dia, mungkin nama Nancy kan? Nama dia dan dia jadikan nama dia sebagai branding dia. It's okay. Macam saya juga, saya brandingkan nama saya. Produk saya ialah latihan. So, apa produk saya? Produk saya ialah saya lah. So, saya ni apa dia? Saya ialah Yasir lah. So, saya branding ke Yasir tu. Macam tu. Tapi, kalau nak branding ke Yasir saja, Cikgu Yasir penat. So, sebab itu saya brandingkan pro training. Sebab orang ramai akan cari dalam internet pro training, professional training contohnya, pro training contohnya. Kita menumpang kasih lah kat situ sikit kan. Okay, Nancy. Nancy dia guna dia punya nama, dia brandingkan dia punya nama dan dia gabungkan dengan orang selalu cari perkataan lifestyle dalam search. Ini boleh membantu di segi SEO yang saya kata tadi. Kalau Nancy saja boleh, tak ada masalah. Tapi cuma kita penat sikit lah untuk nak brandingkan benda tu kan. Brandingkan nama yang baru tu yang jarang orang cari. Okay, boleh tak? Saya rasa nama-nama yang style-style macam ni, ada, boleh dapat. Bawah. Boleh dapat. Kan? Dapat. Okay, nancylifestyle.biz.my boleh. Bagus. Bana Heritage Farm. Bana. Islah buat apa? Bana ni untuk banana ke memang apa branding Bana ataupun dia refer to banana ke macam mana? Heritage Farm ni pun bagus sebab orang mencari heritage, orang mencari farm juga. Kan? Family name. Okay, family name Bana. Okay, unik lah. Orang kata epic name. Alright. Bana. Bawah sekali. Yes, available. Bana Heritage Farm. Ni ada ladang. Tokek ladang lah. Dahsyat ni. Semua kaya-kaya ni. BH Farm pun okey. BH Farm. Ya. BF boyfriend. BH Farm. BH Farm pun okey. Dia lebih senang orang nak type kan. BH Farm pun ada ni. Ada. BH Farm. .biz.my. Bagus. Boleh. Dua-dua boleh. Boleh fikir sekarang nak guna yang mana satu. Okey. Alpha Beta Supplier. Sebenarnya yang ni tiga orang cari dalam Google search. Samsul. Bagus dia. Alpha ke Alpha? Alpha Beta Supplier. Samsul supply apa kalau boleh tahu? Share dekat member-member kat sini. Pokoklah nanti ada orang nak ke apa kan. Alpha Beta Supplier ni tak boleh. So dia tak boleh sebab apa? Kalau kita tengok sini not available semua ni, kemungkinan ada perkataan-perkataan yang digazetkan. Dia tak bagi daftar. Contoh yang ada kena mengena dengan raja, yang ada kena mengena dengan negeri ataupun negara. Tapi kalau kita ada word lain bersama dengan negeri atau negara boleh. Tapi kalau kucing.biz.my tu tak boleh lah, untuk kerajaan negeri lah kan. So alpha beta tak boleh lah Samsul, kena cari lain lah. Mungkin kena
adjust sikit bagi kalau nak guna juga lah ya, suggest saya lah ya. Kita main-main sikit lah ya. Lebih kurang ataupun macam ni lah. Kemungkinan tu tak boleh juga. Tapi tak apa, kita try ya. Try tak salah. Alpha, beta, dash supplier. Kita main ikut situ. Dia tak bagi kat. Tak boleh. Samsung kena fikir yang lain lah Samsung. Dia tak bagi ya. Alpha, beta ni tak bagi. Dia tak benarkan. Yang lain ada. Ada lain. Kalau dah tuan-tuan dah cari sendiri tu, kira okey lah tu. Kalau boleh lah. Kalau boleh, boleh. Kalau tak boleh, kena cari yang lain. Alright. So, saya rasa dah faham yang ni ya. Konsep ni dah faham. So, kita pergi next. Kita pergi next, iaitu apa? Kita daftar sekarang. Bam. Habis daftar, kita rehat. Makan tengah hari, mandi semua kan. Nanti baru kita sambung balik. Okey. Daftar bukan kat sini tau. Daftar dia kejap ya. Sini. Saya dah sedia dah yang ni. Saya try ni share dekat chat ya. Saya try kat chat. Aktif tak? Aktif. Aktif tak? Aktif. Saya dah paste dekat chat link yang kita nak daftar domain. Sila klik link tu. Okay, yang ni saya buat slowly. Okay, kita go through slowly supaya tak ada yang terlepas. Kalau terlepas tak apa, tanya je lah saya. Tak marah lah. Okay, minum dulu. Sorry ya, minum ya. Okay, dah ya. Step pertama, klik link yang saya share dalam chat room sekarang. Klik link tu. Dia akan pergi ke yang tuan-tuan nampak di skrin sekarang. Boleh? Kalau boleh, sila tekan 1. Saya nak tengok. Rajin Zakuan. Dia tulis 1. Tekan 1. Okay. Rajin type dia. Tapi designer kan. Biasalah. Jari ni biasa. Tak tengok pun. Macam tu je. Okay. Semangat buat website dia. Zakuan kata semangat ni buat website ni. Ni yang type banyak ni. Okay, bagus. Okay. Bagus. Okay. Siapa yang kekangan di segi gadget mungkin. Ya. Contohlah ya. Guna handphone kecil. Cikgu, saya klik ni tak pergi mana-mana sekejap gini, contohlah ya. It's okay, tak apa. Waktu rehat nanti buat. Alright? Waktu rehat nanti boleh buat. Waktu sekejap lepas ni kita rehat, waktu rehat buat. Sebab apa? Saya cerita proses tu ya. Bila sekarang kita buat register domain ni bukan domain saja. Alright? Apa yang diberi ni, yang SDEC sediakan ni ialah yang ini, e-commerce website ni. 350 per year. Untuk makluman, ini ialah harga yang memang very competitive. Maksudnya antara termurah kalau site builder di Malaysia dan juga di dunia. Yang murah. Ya. Sebab apa? Sebab dia e-commerce. E-commerce ni apa? E-commerce ni ialah website yang ada shopping cart. Shopping cart kan kita ada kita buat dalam Shopee apa semua kita beli kan? Okey. Beza dia. Saya nak cerita beza. Beza dia ialah saya tunjuk skrin lah. Saya kalau tak tunjuk kat skrin saya tak puas, takut ada yang kurang faham kan.
Sebab ada di antara kita yang kurang biasa dengan online. So kalau cerita saja dia tak dapat nak catch kan, nak follow. So baik saya tunjuk. Okay. Kita pergi masuk Shopee ya. Kita masuk Shopee. Bila masuk Shopee ni Shopee ya. Masuk Shopee. Okay. Bila masuk Shopee, apa perlu kita buat? Buat apa? Beli barang je lah. Kan? Dalam ni semua ada barang-barang je lah kan? Ada barang lah ni. Barang ni. Direct barang kan? Okay. Bila masuk ke sini, dia terus jual barang tau. Is okay untuk Shopee, is okay untuk Lazada, is okay. Sebab apa? Sebab dia orang memang ada brand, dia orang memang terkenal, well known, dia orang memang orang tahu dan dia orang masuk sini memang nak beli barang. Tapi belum tentu untuk website kita. Website kita mungkin orang nak kenal dulu. Mungkin orang nak tahu apa servis kita. Mungkin orang nak tahu siapa kita. Mungkin orang nak tanya soalan. Mungkin dan mungkin lagi. Kan? Maksudnya, information about our company tak boleh ada dalam this kind of website. Tetapi, untuk website yang kita nak buat esok, boleh. Tak sama macam ni. Bukan masuk-masuk, terus kena beli barang. Tidak. Masuk-masuk, dia punya website kita lah. Website kita, macam tadi lah saya tunjuk tadi kan. Contoh, macam tu lah. Kita boleh buat design, kita boleh buat, kita tunjuk siapa kita boleh ada gambar, kita boleh ada video, kita boleh ada our client, kita boleh ada our team, contoh kan. Apa saja maklumat kita nak boleh masukkan. Kita boleh buat satu page je, kita boleh buat 2 page, boleh buat 3 page, unlimited pages kita boleh buat. Dan plus kita boleh ada ini troli ni. Troli inilah yang ini yang boleh masukkan kita punya apa ni produk. Contoh katakanlah macam dengan apa tadi siapa tadi apa ni kan Wimizi kan yang buat camp tadi kan. Kata camp je. Camp saya satu je. Contohnya lah camp satu je. Buat apa nak ada benda ni? Boleh. Kita ikut kreativiti kita. Kita buatlah. Ini package pertama. Tempahan package pertama. Tempahan package kedua. Ini untuk sewa tapak je. Ini untuk sewa tapak dan kemah. Ini untuk package sewa chalet. Ini untuk package sewa dom. Ini untuk package sewa dewan. Ini untuk package set karaoke. Contoh, kita kelas. Dia ikut produk. No problem. Cikgu, saya grafik aja. Tak kena macam Zakwan katakan. No problem. Boleh juga. Contoh, ini RM50 buat simple poster. Contoh kan. RM300 untuk design logo. Contoh aja kan. RM150 untuk buat invoice punya and letterhead punya design. Contoh. Ya, buat. Ini ikut kreativiti masing-masing. Okay. So berguna dua-dua. Alright. So bila dah masuk sini, anda pergi ke buy now. Sebelum tu, apa beza yang kiri dengan yang kanan? 250 dengan 350. Okay. Beza dia ialah ni. E-commerce tak ada kat sini. E-commerce tak ada kat sini. Yang lain semua sama. E-commerce tak ada untuk 250. Yang ada 250, yang ada e-commerce ialah yang ni. Kalau yang ni is just a website only. Tak ada shopping cart ataupun online shop ataupun e-store. Apa saja nama dia, tidak ada benda tu. Okay. So, yang ni ada sekali. So, apa kita dapat ni? Domain satu, ya, .biz.my, e-commerce platform yang kita nak buat website sekejap. Besok ini daftar dulu. Website hosting 40 gig, banyak tu. Ya, banyak sebab kita memang masukkan gambar dia akan flattenkan dan akan nipiskan size.
video dia konsep embedded code ataupun sharing link daripada YouTube, so dia tak berat website kita. Berat ke ringan ke website ni penting tau, penting. Itu ialah prestasi website. So untuk ini bagus sebab dia tak masukkan video dalam tu. Kalau masukkan video dalam website kita, dia nak running, dia reading tu lambat. Bila reading lambat apa jadi? Orang dah meluat untuk tunggu dan orang keluar pergi berubah ke website yang lain. So rugi kita. Jadi ini tak akan berlaku dalam website kita ni. Sebab apa? Sebab ada link sahaja dan dia bukan just only the link. No. Dia akan keluar video tapi video tu sebenarnya adalah link tapi dia keluar video. Dia buat magic kat situ. Gitu. Jangan heran. Esok tahulah apa maksud saya. Sekarang susah lagi nak sebut. Okey. Unlimited email ni apa? Email anda. Katalah kita ada tadi macam dengan apa ni yasir.biz.my kan, kita boleh buat boss@yasir.biz.my, admin@yasir.biz.my, admin@yasir.biz.my, macam tu lah. Okay. Customize template yang kita akan pilih besok. Template unlimited pages, tidak tertentu kepada beberapa page je, ikutlah berapa banyak kita nak buat pun. Alright, so tapi dia tak termasuk dengan SSL. SSL ni apa? Security Service. Security Service ni apa? Ni sebelum bertanya ni saya bagi tahu dulu lah, ya. Sebab ada orang tanya juga. Nampak ni atas ni. Ni atas ni. Ni atas ni. Ni atas ni ya. Saya tunjuk dengan ni ya. Ni. Saya pusing ni ya. Atas ni. Dekat URL ni, URL yang ni kita link yang panjang ni kita panggil URL lah ya. Dekat URL ni dia ada tanda kita panggil mangga kan, padlock kan. Padlock berkunci maksudnya dia menggunakan security, sistem security SSL berbayar yang tu ya. Kalau dengan main ni beli 230 per year setahun tau. Bukan sebulan, setahun 230. Alah apalah sangat kan. Okey. Ada padlock tu maksudnya berkunci, maksudnya safe di segi ada security system. Right? So, kalau tak ada macam tu, dia jadi macam mana? No problem. Tak ada macam tu. Sekarang tak ada lah. Kalau kita rasa tak perlu lagi, tak perlu belilah. Kan? Macam saya. Easy Infaq tadi. Saya contoh Easy Infaq. Easy Infaq tadi kan? Tak ada. Pergi tengok. Easy Infaq. Okay. Tak ada. Tak ada dia tulis apa? Not secure. Not secure doesn't mean kita punya website tak secure. Jahat juga ya Google keluarkan yang kalau dulu dia tak keluar not secure, dia keluar padlock yang tak berkunci. Orang taklah risau, tapi dia keluar not secure, orang takut juga kan. Tapi kalau kita rasa itu efek kita punya website, belilah SSL. Saya rasa tak perlu SSL, tak perlu lagi lah buat masa sekarang. So tak perlu lagi lah guna. So kalau nak beli dan guna. Itu je. Okay. So boleh ke ni tak ada ni not secure ni? Saya tunjuk sekejap. Saya tunjuk besar antaranya. Saya tunjuk, saya cari ya. University ni. UUM tau, .edu.my .edu.my mestilah dia memang UUM betul kan? Okey, dia pun tak ada SSL sebab dia rasa belum perlu pun. So dia pun tak ada. So it's not the issue lah. Apa lagi? Kita bagi yang besar lain. Ya. Politeknik kot kalau tak salah saya. Saya pernah cari dulu. Politeknik. Ya. Portal pengambilan pelajar. Ya, .my ya. Not secure. Ni. Sebab apa? Sebab dia tak guna SSL tadi. Sebab apa? Sebab dia rasa belum perlu lagi guna. That's why lah. Okay, so it doesn't matter. Jangan takut bab tu. So ramai orang tanya bab tu. So itulah jawapannya. No problem. Alright. So kalau rasa perlu, teruskan. Okay. So klik buy now. Buy now.
Dia akan keluar macam sekarang. Yang ini tak boleh pilih sebab ini memang khusus untuk anda aja. Kan saya kata dah tadi, geng kayangan ni. Okey. Wimizi tanya, apa kelebihan cikgu? Security banyak kelebihan lah. Satu, dia akan ada lock tu. Lock tu maksudnya dia tak keluar lah not secure tu. So, orang taklah risau. Satu. Nombor dua, di segi security dia lebih lah. So, kalau ada orang masuk ke apa ke secara, bukan orang masuk website, orang menceroboh. Contoh macam dia, nak senang faham. Contoh macam ni. Dia kita di segi ni saya boleh umpamakan macam ni. Kita ada website macam kita ada kebun. Kita baru beli tanah untuk buat kebun durian. Okey? Bila buat kebun durian, kita beli tanah tu, kita boleh tak buat kebun? Bolehlah, kita dah beli tanah dah. Kita tanam pokok durian, okey? Kita cantikkan rumput, kita racun semua, buang cantik je kan. Tapi biasalah kebun. Bila kita akan pergi, awal-awal je kita rajin. Lepas tu kita tak rajin lah. Kita biar kat situ. Tapi kebun tu okey tak? Kebun tu okey. Ya? Kebun tu okey sebab dia tak, orang kata apa, tak perlu pun jaga sangat sebab kebun tu memang kebun tu ada kat situ kan, tak lari mana. Sama macam website kita. So, apa SSL? SSL apabila kita ambil satu servis untuk sekejap ya. Okey. Saya sengaja mute sebab bising saya. Saya tutup pintu. Sebab dia bila dah dalam kita punya kebun tu, kita kita ada ambil satu servis yang dia buat pagar, kemudian dia ada security yang memantau. Dia ada sistem kat situ. Kita tak pergi kebun kita dah. Kita jarang pergi kan. So, apabila ada orang masuk, security tu akan maklumkan kepada kita. Itulah lebih kurang sistem keselamatan. Kalau ada yang tu ada, bagus tak? Lagi bagus lah. Kalau tak ada, okey tak? Durian tu berbuah tak? Orang nampak lah, okey lah. Dia sama juga kedai kita. Kedai kita, kalau ada alam, okey tak? Lebih bagus. Kalau tak ada, kedai kita boleh berniaga? Boleh. Begitulah keadaannya. Lebih kurang macam itulah. Ya? It's okay, no problem. Tak ada. Saya pun tak gunakan lagi SSL tu. Kalau guna lebih bagus. Macam tu ya. Dia tidak menjadi satu masalah yang besar. Okey, di sini tolong type kita punya domain tadi yang kita nak tadi. Tolong type. Boleh tak kalau siapa yang nak suruh saya tolong buat kat dia? Sebab dia sistem ni kita menggunakan sistem kupon. Sistem kupon didaftarkan dah di kod siapa yang layak untuk join sesi ni dalam pendaftaran tu kan. So saya pun tak ada nama kat situ. So saya tak boleh pandai-pandai nak daftar. Satu kupon untuk seorang boleh guna. So siapa nak saya tolong buat? Saya tolong buat kat dia sekarang. Contoh. Nak bagi contoh bagi dekat orang lain. Boleh nampak contoh. Boleh tak? Ada tak siapa? Ke nak buat sendiri semua? Saya. Okey, Wimizi. Okey. Alright, terima kasih Wimizi. Okey. Apa tadi? Apa tadi ni? Saya guna Wimizi. Wimizi dulu kan type. sorry ya Nancy ya. Saya guna Wimizi dulu. Sumiran Eko lah. Saya pergi type dekat chat dah tengah-tengah hari ni kan. Dia pening lalak sikit lah.
Sumiran Eco Camp. .biz.my ni tak payah tukar. Dia memang kita .biz.my. Jangan marah Anas ya. Sebab sumiran dulu tadi. Okey. Alright, dia akan keluar macam ni. Sumiran ecocamp.biz.my is available. So klik link ni kat ujung ni. Get your domain name now. Klik. Tu step 2. Step 2 dah dapat, so kita klik next. Okey, apa jadi kalau tak dapat? Sekejap ya, saya patah balik ya. Kalau tak dapat, contoh, kita letak lain lah ya. Yang mana yang tak boleh tadi? Alpha kan? Alpha beta kan? Alpha beta supplier kot check. Dia akan keluar macam ni. Your domain is not available. So kalau your domain is not available, apa kita perlu buat ialah kita kena type yang lain lah kat sini. Sampailah dapat yang available. Alright. Okay, so check. Dan ini memang available. So kita proceed dengan get to your domain name now. Klik. Klik. Okay. Perhatian, kemungkinan kalau view dalam handphone lain sikit. Ya, kalau view dalam handphone kemungkinan lain sikit, tapi function dia saya rasa function lebih kurang sama aja. Ada function yang sama, right? Okay. Yang ni, sorry, dia ada step, ada 2-3 step. Satu kena isi detail, satu lagi kena masukkan registration SSM tu kena upload. So maksudnya saya tak boleh buat sebab ni yang PDPA. Maksudnya setiap orang kena buat. Bahaya tak kalau saya buat ni, tak boleh. So yang ni tuan-tuan kena pilih yang ni. ROB ataupun ROC. Biasanya antara dua ni lah kan. ROB atau ROC ni ya. Pilih yang ni. Yang ni pun Womizi kena buat sendirilah sekejap lagi ya. Yang ni saya tunjuk je. Okay. Bila dah pilih, masukkan phone number. Masukkan phone number kat sini. Okay. Kemudian tekan next. Saya tak boleh lah sekarang ni sebab saya tak boleh next lagi. Bila tekan next, saya cubalah ya. Saya cuba yang ni. Company name saya letak aje lah ya. Saya letak sebab yang ni PDPA kan. So saya letak aje lah. Saya letak aje. Yang ni tak akan jadi ni, tak akan jadi. Jangan bimbang Mizi ya. Tak akan jadi. Yasir Enterprise. AN2345555 macam tu. Contohlah ya. 000 okey. 1 2 3 4 5 6 okey contoh. Okey next, kalau tidak tak boleh pergi next sebab dia akan error kan. Okay, next. Okey. Apabila sampai dekat sini klik add to cart. Pastikan yang ni 1 year, yang ni ya, 350 ni dia memang tak dipilih yang lain pun. Dan add to cart. Okey, klik add to cart. Okey, bila klik add to cart, okey, sampai di sini, alright. Next. Sekejap lagi saya tak akan proceed ya, Wemizi, saya tak akan proceed, kena buat sendiri ya. Sebab yang ni PDPA. Takut juga. Risau juga saya. Okey, klik yang ni. Jangan lupa ni, I have read ni. Klik yang ni ya. I have read, understand and agree. Yang ni. Okey, klik yang ni. Kalau tidak dia tak boleh proceed. Klik yang ni agreement lah. Okey, so proceed to check out. Klik yang ni. Alright, bila sampai kat sini kita masukkan email, masukkan nama, masukkan ni. Jangan continue to payment lagi. Pergi ke sini dulu. Pastikan betul tak ejaan. Ni last. Ini last. Ya, pastikan betul tak ejaan. Ini last. Ini jangan bimbang ya, saya tak proceed. Jangan bimbang. Oh lemuk cikgu dah ni. Bukan ni. Yang ni saya tak proceed. Jangan bimbang. Okey, pastikan ejaan betul.
Nombor telefon, yang lain saya tak kisah sangat sebab yang lain semua boleh edit. Alamat, nombor telefon, email, semua boleh edit. Tapi email ni penting juga, janganlah salah ya. Sebab email ni proses dia bila kita dah register, sekejap lagi dekat main ni dia orang akan proses kelulusan. Bila proses kelulusan dah lulus, dia orang akan hantar personally setiap orang email dengan email yang anda daftar tu. So yang tu penting. Sebab apa? Dalam email itulah akan ada username and password yang kita akan guna besok. Okay, clear ya? So username and password dia tak akan datang kat saya. Dia akan datang pergi ke email setiap orang. So be ready. Hari ini ataupun besok pagi akan terima setiap orang email daripada Mynik. Sekejap lagi kita bincang about email, kita register dulu. Okey, dah habis semua yang ini, dah masukkan diskaun dulu. Kan dia ni sekarang 350 tanpa tag semua jadi 371 kan. So kita ini dia punya diskaun kod dia ialah itu. Saya tak boleh klik apply. Saya klik apply maksudnya satu diskaun dah guna. So nanti orang lain tak boleh guna. Kesian. Okay, so saya tak proceed lah ya. Okay. SDEC-com. SDEC, SDEC-com. Okay. SDEC-com. Okay. Sila. Boleh teruskan. Apply. Bila tekan apply, dia akan jadi kosong kat sini. Apply, dia akan jadi kosong kat sini. Jangan risau, tak perlu bayar. Dia akan jadi kosong kat sini, kemudian terus continue payment dan finishkan. Bila finish, akan dapat congratulations. Dia akan sebut nama anda situ dah berjaya daftar domain. Then, next step ialah kita tunggu saja terima email. That's it. Okay? So, sila buat. Saya tunggu sekarang. Kalau ada problem, tanya dalam chat ya. So yang ni saya cancel. So Wemizi boleh proceed, boleh buat macam saya buat tadi. Boleh isi orang sikit. Kalau next step ni dia minta untuk upload dokumen, sila upload. Kalau siapa yang tak ada dokumen tu kat dia, sebab dokumen tu saya ada link dia untuk ke dokumen masing-masing dalam ni kan. Kalau siapa tak ada, tolong bagi tahu saya dalam chat lah. Mungkin saya boleh tolong dapatkan ke daripada Mynik dah bagi tu. Ataupun tak perlu ke, nanti dia minta dalam email ke. Saya rasa tak minta dah. Kalau tak ada tu, dia tak minta sebab dah ada dah. Dalam simpanan apa tu dah ada dah. Saya tunggu sekejap. Saya tunggu untuk ada apa-apa masalah nak proceed ya. Boleh buat nanti tak? Boleh, tapi jangan lambat ya. Kalau paling lambat pun mungkin petang-petang ni ke? Sebab dia orang nak lulus tu manually sebab dia orang nak control kan. Dia sama macam dengan kita daftar SSM lah. Daftar SSM walaupun online kan. Sekarang online daftar SSM. Online lah sekarang. Bila online, dah online, submit apa tu? Dokumen pun online. Tapi di segi kelulusan tu kan, dia kena buat by manual sebab dia nak pastikan genuine tu. So itu sama juga dengan proses mining. Nak sama genuine tu, dia tak bagi yang tu terus. Ya, kena bincang dengan business partner. Okey, boleh sama-sama boleh. Sila boleh bincang. Nanti petang-petang nanti buat ya. Sebab dia kita nak lagi kaya ni. Siapa ni? Heliconia ni craft ni. Zurianawati ni. Sarawak X Jewelry Supplier. Supply jewel kan. Jewelry ni. Boleh rompak ya.
Kurang je. Sarawak Beads Jewellery Supplier. Walaupun panjang, macam saya kata tadi lah, walaupun panjang, tetapi yang ini kelemahan dia satu je. Ini terus terang, kelemahan dia satu sebab terlalu panjang. Akan tetapi dia ada kena-mengena dengan carian Google. So which is bagus juga, ya, bagus juga. So boleh. Dah ada domain sendiri tak boleh. Dia mesti kena domain .biz.my yang kita nak sekarang. Mesti guna satu lagi. Kalau tidak, tak boleh proceed dengan dia macam dengan, sebab package tadi tu come with domain. Macam tu. Ya. Cik Firdaus dah kata tu. Cik Firdaus daripada Mainik lah. Dia yang menguruskan ni, dia pantau di segi pendaftaran semua ni. Dia kata jangan lewat sangat. Cik Firdaus kata jangan lewat sangat. Kalau boleh petang ni, sebab esok takut lambat untuk approval, dapat domain tu lambat. Sebab petang besok lepas waktu rehat, kita dah start proceed buat website. Lusa siap. Full lemak. Mana ada orang buat website 1 hari 2 hari siap? Kan? Kita siap. Jangan garanti, saya boleh garanti. Ikut aja. Dan kalau boleh, start pada hari ni dah fikir dah. Apa nak masuk dalam website, gambar apa nak guna, dan kalau ada video, tolong buat, ataupun kalau dah ada lagi bagus, channel YouTube. Masukkan semua video dalam channel YouTube. Kalau boleh, hari ni dah buat dah. Besok just proceed je. Ya. Okey, ada apa masalah? Boleh ikut kan? Siapa yang dah berjaya? Sila tekan 1. Siapa yang dah berjaya dah proceed? Congratulations. Okey, tekan 1. Okey, Zakwan. Oh, Zakwan memang semangat betul lah. Semangat betul lah. Dah settle lah. Dah settle tak ada apa dah. Dah settle lah. So next step ialah kita tunggu email lah. Email ni selalunya akan dapat dalam 2-3 email macam tu lah. Tapi yang paling penting email yang last kali. Dia ada nama domain, dia ada bagi tahu password, dia ada bagi tahu username untuk nak akses besok. Yang tu yang ni. Yang lain tu semua automatik. Kita dah berjaya daftar, automatik akan dapat dah yang tu kan. Yang tu tak penting yang tu. Kemudian dia akan dapat satu lagi mungkin automatik juga. Yang kita nak tunggu tu ialah yang ada username dengan password. Untuk esok kita nak masuk. Boleh. Rafiq boleh ya? Boleh, no problem. Boleh bincang sikit, boleh bincang lagi sebab benda ialah kita faham. Benda ni benda kekal. Kan, dan tak boleh edit macam saya kata tadi itulah. Wemizi done, bagus. Siapa lagi yang dah done? Bagus ya. Dah done, tekan 1. Siapa yang dah done register, tekan 1. Bagus. Wemizi dah. Zakwan dah tadi. Yang lain-lain tu. Isla kata nak bincang dengan Madam Boss. Nanti petang. Okey, boleh Isla ya. Bincang dengan Madam Boss dulu macam mana. Madam Boss kata proceed dengan awak tu. Okey, just proceed. Ikut step yang saya tunjuk tadi lah. Alright. So saya untuk session ni saya akan off-kan recording sebab benda penting dah saya